Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, apabila Al-Muttalib meninggal dunia. Siapa Al-Muttalib ni? Al-Muttalib ni adalah pak saudara kepada Abdul Muttalib. Kita dah sebut dah. Abdul Muttalib ni siapa? Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib dia ada anak nama Abdullah, anak pada Abdullah Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah sebut sebelum ni pak saudara dia nama Al-Muttalib. Bapa kepada Abdul Muttalib ni nama dia Hashim. Ceritanya Hashim kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu meninggal di Palestin. Kita sebut dah meninggal di Palestin. Dan dia meninggalkan isteri dia yang bernama Salma. Tinggal isterinya di Madinah. Jadi dia masa dia meninggal dunia tu, Hashim ni tok nek Nabi lah, meninggal di Palestin. Pasal apa meninggal di Palestin? Sebab keluar berdagang, nak cari rezeki lah. Dia pun berat hati nak keluar, sebab kesian nak tinggal isteri dia yang bernama Salma. Tapi terpaksa keluar juga. Kalau tak keluar tak ada rezeki. Jadi nak sara keluarga lah, dia meninggalkan isteri dia yang sedang mengandung anak dia yang bernama Abdul Muttalib tu lah. Jadi dia keluar, dia nak ke Syam, Syria. Sampai di Palestin dia meninggal dunia. Jadi bila dia meninggal dunia, isteri dia bernama Salma tu, selang berapa lama dia lahirkanlah anak yang bernama Abdul Muttalib. Tapi dia panggil anak dia Syaibah. Syaibah, Arab banyak nama Syaibah. Ibnu Abi Syaibah. Syaibah ni maksud dia uban. Dia panggil Syaibah pasal anak dia kecil-kecil dah ada kepala uban. Dia panggil Syaibah. Jadi ceritanya Salma ni dia membesarkan anak dia sampailah umur 7 tahun 8 tahun. Kemudian Al-Muttalib ni siapa? Adik kepada Hashim. Hashim tok nek Nabi, kira tok nek saudara lah. Al-Muttalib ni dia pergi ke Madinah, daripada Mekah tu dia pergi ke Madinah cari anak saudara dia, anak pada Hashim lah. Jumpa, dia pujuk-pujuk, dia pun bawa balik. Asalnya mak dia tak bagi, Salma tak bagi, tapi Al-Muttalib ni pujuk kakak ipar dia. Dia kata anak ni akan kembali ke tanah haram untuk mengambil pimpinan yang diwarisi oleh ayahnya. Jadi tanah haram ni mulia. Itu yang mak dia benarkanlah. Itu yang dia balik tu. Dia balik, dia ikut pak saudara dia balik ke daripada Madinah tu jauh ni, nak ke Mekah. Jarak dia 500 km. Kita sekarang pun jauh tuan-tuan. Zaman dulu dengan padang pasirnya, tak ada R&R-nya, jalan penuh dengan perompaknya. Memang bukan jalan biasa, jalan yang sangat mencabar sebenarnya. Kalau jumpa perompak, memang tak jumpa, perompak akan bunuh, mayat pun tak jumpa. Kemudian ada kepercayaan, ada hantu jin gunung. Jin gunung pun ada. Dia percaya dulu Arab jahiliah yang selalu menyorok, menyembunyikan orang. Jadi baliklah daripada Madinah, dia tinggallah mak dia di Madinah. Jadi bila tuan-tuan baca pada awal ni, kita nampak bagaimana manusia ni hidup memang berkorban. Tak kira Islam ke bukan Islam ke, selagi mana kita hidup, kita memang kena berkorban tuan-tuan. Jadi dia tinggal mak dia di Madinah, berhijrah, duduk sekali dengan pak saudara dia Al-Muttalib. Di pendek ceritanya, Al-Muttalib ni meninggal dunia. Al-Muttalib ni siapa? Adik kepada Hashim lah. Hashim tu tok nek Nabi, meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, dia meninggal di mana? Kita dah sebut, di Badman, Yaman. Dia pun meninggal jauh, keluar berdagang. Jadi kita tengok, manusia ni selagi mana hidup, kita kena berjuang lah tuan-tuan untuk hidup. Tu Quran kata, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, kamu bersusah penat, lelah mencari kehidupan sehinggalah kamu bertemu Tuhanmu. Jadi tuan-tuan, dia pergi dia ke Yaman, meninggal di Badman, ataupun satu kitab disebut Rodan, nama tempat tu, di Yaman. Jauh tu, lebih ratusan kilometer, mungkin 1000 kilometer. Meninggal di sana, ke bumi pun di sana. Siapa dia? Al-Muttalib. Kemudian bila dia meninggal dunia, adik-beradik dia lah, boleh jadi adik dia lah, yang bernama Naufal ni, dia merampas kuasa Abdul Muttalib. Dia merampas kuasa. Sebab Hashim Hashim ni kita dulu lah sebelum lupa. Hashim tu nama tok nek Nabi kan. Hashim ni lah orang yang pertama yang menjamu orang yang datang ke Mekah. Hashim ni. Hashim tu kan, kita orang Melayu pun ada nama Hashim. Hashim tu dari segi makna dia, maksud dia orang yang meremukkan roti.
Itu makna dia, Hashim. Ha alif shim mim, orang yang meremukkan roti. Jadi Hashim lah orang yang pertama yang menjamu makanan sarit. Arab panggil sarit. Nabi pernah puji sarit. Nabi suka makan sarit. Sarit ni roti yang diremukkan dan direndam di dalam kuah. Biasanya kuah daripada daging lah biasanya. Kira sedap lah tuan-tuan. Roti bukan roti biasa. Roti ni diremukkan, buh dalam kuah daging. Sedap lah tuan-tuan. Kita pun kalau roti canai, buh dalam kuah daging, sedap kan. Jadi Hashim ni lah, dia lah yang mula-mula menjamu ni. Dia menjamu makanan kira mewah, sarit ni mewah, untuk tetamu yang datang daripada luar Mekah menunaikan haji. Jadi itu orang panggil dia Hashim. Nah. Jadi tuan-tuan, apa nama, Hashim ni yang apa? Menguruskan menjamu orang yang datang ke Mekah menunaikan haji lah, walaupun mereka menyembah berhala. Bila meninggal Hashim, Al-Muttalib teruskan kerja Hashim ni. Jadi bila Al-Muttalib ambil anak Hashim yang saya sebut tadi tu daripada Madinah mai ke Mekah, maka Al-Muttalib ni lah yang meneruskan pula apa? Kerja ayah dia, Abdul Muttalib. Bila pak saudara dia yang mengambil dia daripada Mekah tu, daripada Madinah, meninggal dunia di Yaman, maka pak saudara dia seorang lagi, adik pada ayah dia lah, dia rampas kuasa mengurus Masjidil Haram, mengurus apa, urusan Kaabah. Baik, pak saudara dia juga ni, Naufal. Lalu Abdul Muttalib meminta bantuan orang Quraisy, tetapi mereka ingin berkecuali daripada menghulurkan bantuan kepada mana-mana pihak. Minta tolong penduduk Madinah lah, Quraisy. Naufal ni pun anak cucu Quraisy juga. Jadi orang Madinah tak mau ambil tahu. Orang Mekah tak nak ambil tahu. Pasal apa? Sama-sama Quraisy. Naufal tu pak saudara hang, keturunan Quraisy juga. Hang pun Quraisy juga. Jadi orang Arab Mekah ni, anak cucu Quraisy ni. Quraisy pun nama orang kan kita sebut kat tuan-tuan, dan nama dia Fihr bin Malik. Jadi anak cucu dia ramai menetap di Mekah. Jadi depa nak berkecuali, tak mau tolong dia lah. Baik, kemudian akhirnya dia menulis surat kepada bapa saudaranya sebelah ibu. Mak dia daripada mana? Tadi kita sebut mak dia daripada Madinah. Mak dia daripada Madinah. Kan Hashim, dia pergi Madinah kahwin dengan Salma. Salma tu penduduk Madinah. Kemudian Hashim berdagang ke Syam, meninggal di Palestin. Zaman tu adik dia Al-Muttalib. Hashim meninggal di Palestin. Jadi mak dia tu penduduk Madinah, daripada Bani Najjar. Bani Najjar. Baik. Jadi maksud dia mak dia tu orang Madinah lah, suku Arab pada Bani Najjar. Dia tulis surat lah kepada Bani Najjar, memohon bantuan pak saudara belah mak dia. Mak dia yang bernama Salma kan. Kemudian bapa saudaranya Abu Sa'ad bin Adi sebelah ibu segera memasuki kota Mekah dengan mengutai 80 orang berkuda dan berkemah di Abtah. Jadi penduduk Madinah lah datang tolong ni, daripada suku Bani Najjar. Sebab tu tuan-tuan ingat nanti cerita tentang ayah Nabi pun meninggal di Madinah. Sebab apa? Dia ingat dia ada apa? Saudara belah sana. Ni siapa dia? Saudara tok nek dia lah, tok mak Al-Muttalib apa? Kira tok dia lah, tok perempuan Abdullah ni daripada Madinah. Tu yang dia pergi ziarah keluarga di Bani Najjar tu, kemudian dia meninggal di sana. Ayah Nabi SAW. Baik, kemudian jadi dengan 80 orang berkuda masuk dan berkemah di Abtah, Mekah. Abdul Muttalib menyambut mereka lalu menjemput mereka ke rumahnya, tetapi kata Abu Sa'ad, biar aku berjumpa Naufal dahulu. Dia mendapati Abu Naufal sedang duduk bersama beberapa orang tua Quraisy di bawah lindungan Kaabah. Lalu Abu Sa'ad menghunuskan pedang lalu berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya kamu tidak mengembalikan anak ini kepada anak saudaraku, apa yang kamu telah ambil, akan aku bunuh kamu dengan pedang ini. Naufal terpaksa menyerah segala yang dirampasnya, dan kaum bangsawan Quraisy menjadi saksi atas kata-kata itu. Jadi dia minta tolong pak saudara dia. Belah mana? Belah mak dia lah, yang berada di Madinah. Jadi dia minta kembalikan balik kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan ni bapa dia. Abdul Muttalib mewarisi kekuasaan menguruskan Kaabah daripada bapa dia yang bernama
Hashim. Yang mengambil dia siapa? Yang mengambil daripada Madinah tu Pak Zakaria Al-Muttalib. Setelah abang dia yang bernama Hashim meninggal di Palestin. Kemudian Al-Muttalib, waktu Al-Muttalib hidup, Naufal ni segan nak rampas. Disegan. Bila Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman, barulah dia tunjuk perangai dia. Dia rampas. Jadi datanglah apa? Pak saudara dia belah mak dia minta serahkan balik kekuasaan pengurusan Kaabah. Maka dia pun terpaksa menyerahkan. Dan bangsawan Quraisy menjadi saksi atas kata-kata itu. Kemudian Abu Sa'ad pergi ke rumah Abdul Muttalib dan tinggal selama 3 malam sambil mengerjakan umrah sebelum berangkat pulang ke Madinah. Buat umrah. Tapi tuan-tuan, walaupun dia dengar nama umrah haji tuan-tuan, tapi mereka punya dah sesat lah. Sebab dia dah disebut dirosakkan oleh Am bin Luhai. Dia pun buat umrah, buat haji, tapi pelik lah. Sembah berhala. Keliling Kaabah tu ada berhalanya. Jadi dia campur aduk antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran menyembah berhala. Baik, jadi sebut umrah juga. Tapi umrah yang telah apa? Ada unsur-unsur syirik lah. Baik, kemudian berangkat pulang ke Madinah. Kemudian Naufal membuat satu pakatan dengan Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf menentang Bani Hashim. Naufal ni buat pangai lagi. Dia tak puas hati lagi. Dia nak rampas lagi kuasa. Bila kawan tu dah balik, dia buat pakatan lagi. Baik. Apabila Puak Khuza'ah ternampak sokongan Bani Najjar terhadap Abdul Muttalib, lalu berkata, dia ialah anak kita, juga anak anda. Kami punya banyak sebab untuk menyokong daripada anda. Salah seorang daripada mereka, iaitu ibu kepada Abdul Manaf, mereka menuju ke rumah An-Nadwa lalu buat pakatan dengan Bani Hashim menentang Bani Abdul Syam dan Naufal. Jadi Khuza'ah tolong Bani Hashim melawan Naufal dan Bani Abdul Syam. Sebenarnya dia pun ni semua tok nek sama ya, sampai kat Nabi Ibrahim. Tapi masing-masing bangga dengan tok nek masing-masing lah. Tok nek masing-masing. Kemudian baik, mereka menunjuk pakatan inilah yang kemudian menjadi sebab utama untuk menarik ke Mekah. Abdul Muttalib pernah menyaksikan 2 peristiwa penting sepanjang hidupnya, iaitu menggali telaga Zamzam dan serangan gajah. Ini semasa hidup Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ni dia sempatlah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tok wan Nabi kan, Abdul Muttalib. Dia meninggal dunia masa Nabi SAW berumur 8 tahun. Bagi memendekkan cerita, Abdul Muttalib mendapat perintah melalui mimpi untuk menggali telaga Zamzam di satu tapak tertentu. Baik. Jadi sebenarnya siapa yang jumpa Zamzam ni? Kita tahu Zamzam ni ceritanya pada zaman Nabi Ismail lagi kan? Nabi Ismail lagi. Waktu Hajar berlari-lari kan antara Safa dan Marwah. Dan kita sampai hari ni tuan-tuan yang buat haji masih lagi buat kan, mengenangkan usaha. Dan situ pun nak beritahu tuan-tuan, saya menarik bila cerita tentang Safa dan Marwah ni. Syekh Mutawalli Sya'rawi dicerita, menarik cerita. Menariknya bukan apa, setelah Hajar berlari daripada Safa ke Marwah kan 7 kali, kemudian Allah mengeluarkan air Zamzam daripada kaki kan, terpancuk daripada kaki Nabi Ismail alaihi salam. Dan air itu ditekan dengan tumit Jibril. Jibril tekan dengan tumit dia. Tak nampaklah Jibril, keluarlah air daripada bumi. Jadi tuan-tuan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, boleh saja Allah keluarkan air itu. Betul tak? Sebelum Maryam lari 7 kali, Safa Marwah ni jauh juga. Jauh juga. Saya tak pernah pergi, tuan-tuan pernah pergi, saya tanya, dia kata jauh juga, penat jugalah. Jadi sebelum Maryam lari, boleh je Allah keluarkan. Betul tak? Berlari anak kan. Sampai ada tempat ditandakan sunat berlari anak kan, sebab masa itu Hajar berlari anak. Tapi Allah keluarkan setelah Hajar berusaha. Betul tak? Berusaha dulu. Maknanya dia manusia, kena berpenat lelah, kena berusaha mencari rezeki. Betul tak? Penat lelah, baru Allah keluarkan air Zamzam. Baik. Jadi tuan-tuan, ceritanya air Zamzam dah ada lah. Lepas apa gali lagi sekali? Cerita dia hak dulu tuan-tuan, kata tuan ingat tajuk yang lepas. Dulu bila Hajar jumpa keluarnya air Zamzam,
Waktu hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam, orang Arab ni biasalah, bila satu tempat tu ada air, depa akan berkampung. Asalnya Mekah tu dah ditinggalkan dah. Dah jadi satu padang yang apa? Yang tandus, dan Mekah bukanlah tanah yang subur. Yang subur ni Madinah dan Taif. Jadi ceritanya tak ada orang pun. Adalah apa, Kaabah. Kaabah pun telah ditinggalkan jadi longgokan tanahnya sebab banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang datang Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Nabi Ibrahim meninggikan balik binaan Kaabah yang tapaknya memang ada dah di situ. Tapi telah ditinggalkan lama. Kerana apa? Orang tak duduklah, tandus, air tak ada. Jadi bila air ada, maka datanglah suku Jurhum. Jurhum ni pada Yaman. Bahasa Arab pure Arab. Mai duduk, diminta dekat apa? Dekat Hajar nak duduk sekali. Hajar pun kata boleh. Tapi air ni hampa tak boleh kuasai lah. Air ni sebab Hajar yang jumpa, maka Hajar yang menguasai air itulah, sumber air. Jadi cerita pendek ceritanya, Nabi Ismail kemudian kahwin dengan Jurhum kan. Cerita dia panjang lah. Jurhum ni bangsa Arab betul lah. Daripada situlah suku Jurhum ni duduk menetap terus di Mekah lama. Sampailah pada tahun 5 Masihi. Tuan-tuan boleh cek balik lepas tuan-tuan. Suku Jurhum ni dia buat perangai lebih kurang. Dia tak menghormati Kaabah, dia tak jaga Kaabah. Dia buat perangai lebih kurang, buat masalah. Kemudian dia merebut kekuasaan daripada anak cucu Nabi Allah Ismail. Kita cerita dah tuan-tuan lepas dah. Dia buat perangai pula lah. Padahal mereka daripada Yaman duduk sini, ada perjanjian dengan mak Nabi Ismail, Hajar. Maksudnya urusan air bukan urusan apa. Urusan Kaabah ni bukan urusan apa. Ni mesti dah Nabi Ismail dengan anak cucu dia. Walaupun Nabi Ismail anak cucu dia juga, ada sebahagian Jurhum. Sebab isteri dia Jurhum. Isteri Nabi Allah Ismail suku Bani Jurhum. Tapi suku Jurhum ni nak rampas semua pada dia. Jadi jadilah gaduh. Siapa yang tolong? Yang tolong Khuza'ah juga macam ni. Khuza'ah, Bani Khuza'ah juga yang tolong anak cucu Nabi Ismail ketika tu untuk mempertahankan. Jadi ceritanya Jurhum ni berperang dan mereka dipaksa keluar. Suku Jurhum ni lah. Jadi sebelum mereka keluar daripada Mekah tu pada tahun 5 Masihi, mereka buat satu perangai lah. Perangai dia apa? Mereka kambuih perigi Zamzam tu. Suku Jurhum ni. Jadi mereka terpaksa keluar, mereka tanam dalam tu pedang, kemudian apa? Perisai, baju besi, kemudian ada 2 pelana emas. Dia buh dalam tu, kemudian dia perkambuih. Bila dia perkambuih pergi Zamzam, maka bila masuk Quraisy apa? Bangsa anak cucu Nabi Allah Ismail dan Bani Khuza'ah tak jumpa Zamzam sebab telah ditutup oleh suku Jurhum. Jadi siapa jumpa balik? Yang jumpa balik ni Abdul Muttalib ni lah. Selang lama tuan-tuan, berapa daripada 5 Masihi dia pertanam tu. Makna dia dalam ratusan tahun jugalah hilang lah. 5 Masihi, kejadian ni berlaku lebih kurang dalam 500 ya tuan-tuan, 500 Masihi lebih. Makna dia lebih kurang 500 tahun lebih lah. 500 tahun lebih pergi Zamzam tak dijumpai. Jadi siapa jumpa pula? Yang jumpa ni lah si Abdul Muttalib ni. Jadi ceritanya dia mimpi. Jadi mimpi yang benar ni tuan-tuan, tak semestinya orang Islam saja dapat mimpi yang ada makna. Orang bukan Islam pun boleh. Buktinya Abdul Muttalib bukan Islam. Dia bukan Islam, dia boleh dapat mimpi. Sama juga tuan-tuan baca di dalam Al-Quran cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang Firaun tu kan, bukan Firaun zaman Nabi Musa, Firaun zaman Nabi Yusuf tu. Kan dia mimpi kan, mimpi dia betul-betul. Yang dia mimpi ada tengok ada 7 tangkai gandum yang subur, 7 tangkai gandum yang kering. Dia tengok ada 7 lembu yang kurus kering makan 7 lembu yang gemuk. Betul tak? Dia tengok kan pelik mimpi tu. Mimpi ni ada makna kalau tuan-tuan mimpi tu tertanya-tanya nah. Tuan-tuan mimpi ada satu mimpi yang dia bermain dalam fikiran tuan-tuan, tuan-tuan tertanya-tanya. Mimpi tu ada makna. Tapi biasanya kita kebanyakan manusia tak boleh tafsir pun. Kita tak mampu nak tafsir mimpi tu. Sebab mimpi kadang-kadang dia main jelas, kadang-kadang dia main simbolik. Dalam Quran sebut cerita tu kan. Raja tu mimpi lembu kurus makan lembu gemuk. 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. Bukan senang nak tafsir tu. Yang mimpi ni bukan orang Islam. Siapa yang boleh tafsir? Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mimpi yang benar ni mimpi yang ada makna. Sebab tu ulama bahas, boleh tak orang bukan Islam mimpi melihat Nabi Muhammad SAW? Kata ulama harus sahaja. Harus sahaja. Hatta bukanlah makna satu kehormatan bagi dia. Tak. Hatta orang zaman Nabi, orang kafir bukan sekadar tengok Nabi dalam mimpi, tengok berdepan tu.
Tapi tak beriman pun. Abu Lahab kan bukan sekadar melihat Nabi, malah dialah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak beriman sampai akhir hayat dia. Baik, kemudian jadi dia mimpi untuk menggali telaga Zamzam di satu tapak tertentu. Ada mimpilah. Wallahu alam, ada orang suruh ke macam mana, tapi secara umumnya Umumnya mimpi itu suruh Abdul Muttalib gali pergi Zamzam di tempat sekarang ni lah. Baik, kemudian dia menurut perintah itu dan mendapati barang-barang yang ditanam oleh Jurhum. Ni Jurhum ni lah, Bani Jurhum. Siapa Bani Jurhum? Ni Jurhum ni isteri Nabi Ismail. Maknanya dia bangsa Arab, tuan-tuan. Kebanyakan bangsa Arab yang ada ni kebanyakannya keturunan Nabi Allah Ismail. Jelas no? Siapa isteri dia? Isteri dia Bani Jurhum lah. Maknanya dia itulah. Tapi Arab ni dia macam ni, tuan-tuan. Dia gabungan antara Nabi Ismail dengan daripada suku Jurhum ni, lahirlah bangsa Arab yang ada sekarang ni lah. So, yang kebanyakannya ada. Termasuklah yang pada zaman Nabi tu di Mekah tu semua anak keturunan Quraisy ke, Khuza'ah ke, Bani Makhzum ke, melainkan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj di Madinah bukan. Itu depa daripada Yaman. Depa Arab, pure Arab. Jadi yang ada di Madinah tu semua suku lah, Abu Jahal apa semua ni, Bani Umayyah dan sebagainya. Makna dia depa tok nek depa Nabi Ismail, tapi mak depa tu orang panggil tok nek perempuan lah. Tok nek perempuan tu suku Jurhum. Suku Jurhum. Cuma jadi bergaduh ni bila Jurhum nak kontrol semua. Sebab dalam Islam orang panggil keturunan yang kuat belah mak ke belah ayah? Belah ayah. Belah bapak kan. Jadi nak mewarisi tahta belah ayah. Jadi bila mewarisi belah ayah, maksud dia mesti belah Nabi Ismail lah. Kalau Jurhum nak menguasai semua tak boleh lah. Tapi kita tak nafilah ada darah bangsa Arab tu separuhnya darah suku Jurhum. Baik. Jadi tuan-tuan, Jurhum terpaksa meninggalkan Mekah satu masa dahulu. Kerana terpaksa lah. Kerana mereka dah kalah perang. Mereka tak dapat nak melawan dengan, saya lupa nama anak cucu Nabi Ismail masa tu, tuan-tuan. Apa nama dia? Ada nama dia. Dia itulah yang melawan dengan suku Jurhum ni. Dengan Khuza'ah, suku Khuza'ah. Kerana terpaksa ada tertimbul di situ. Barang yang ditemui ialah beberapa pucuk pedang, perisai dan 2 patung kijang bersalut emas. Ada sebahagian riwayat dia kata bukan patung kijang, dia sebut pelana. Pelana. Adalah sebut patung kijang yang bersalut emas. Dijumpai juga. Maksud di sini, tuan-tuan, zaman dulu kemahiran emas tu dah ada dah. Kemahiran nak buat emas. Malah bukan sebelum zaman ni lagi. Kalau tuan tengok ada dia pun jumpa emas daripada Raja Rom dulu kan. Rom dulu dia pun jumpa satu bekas bubuh minyak wangi. Dia punya emas itu sangat teliti, dia punya ukiran dia sangat teliti dan rumit. Zaman sekarang nak buat pun rumit. Maknanya dia kemahiran untuk mengukir emas ni dah ribuan tahun, bukan benda baru lah. Baik, kemudian juga pintu Kaabah tertampar dengan pedang-pedang emas dan patung kijang. Mulai saat itu tradisi menjadikan Zamzam bagi para jemaah bermula. Saya tak tahu macam mana dia ringkaskan, tapi ceritanya bila dia jumpa pedang, perisai, emas, maka Abdul Muttalib ambil semua tu letak di Kaabah. Dijadikan sebagai perhiasan Kaabah. Pedang hak dululah. Ni cerita ni berapa antik lah, tuan-tuan. Lebih kurang 500 tahun yang dahulu. Pedang-pedang yang tertimbus di dalam perigi Zamzam. Jadi pedang ni tak buang. Abdul Muttalib dia bubuh dekat Kaabah sebagai hiasan, benda antik kan, ratusan tahun. Sama dengan perisai, sama juga emas. Dia letak juga ditampai di Kaabah lah. Cuma sekarang ni mana, tuan-tuan? Wallahu alam lah, pasal Kaabah tu pun runtuh banyak kali, berapa kali runtuh Kaabah. Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah, tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala suruh kita menghadap ke arah. Kalau Kaabah tak ada pun kita arah tu juga. Betul tak? Kaabah tu tanda je supaya kita tahu nak menghadap ke mana. Kalau Kaabah tak ada pun, Amerika ambil Kaabah buh dekat Washington DC, kita menghadap sana juga. Arah tetap sana. Arah mana boleh ubah. Kaabah tu dia tanda je, tanda arah. Baik, jalan ni tuan-tuan tak ada. Cuma Kaabah yang ada sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok di dalam dia, tuan-tuan boleh tengok di Google kan, dia pun buat. Dalam dia tuan-tuan tengok banyak pelita-pelita yang usianya cecah 1000 tahun. Pelita lama. Pelita tu pada kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah. Pelita tu dia pun tak buang. Dia bergantung banyak dalam tu.
Tapi bangunan Kaabah yang ada sekarang ni usia dia dalam 200 tahun, macam tu 200 tahun lebih kot. Dia lah ni yang perintah Saudi siapa? Muhammad bin Salman kan. Keluarga dia betul lah, keluarga Muhammad bin Saud. Kan dia bergeng kan, geng apa? Muhammad bin Abdul Wahab yang kita duk kata Wahabi ni. Muhammad bin Abdul Wahab dengan fahaman dia team up buat apa? Buat team dengan Muhammad bin Saud rampas wilayah Arab Saudi daripada kerajaan Turki Uthmaniyah kan. Dan dia pun berjaya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, anak cucu dia Muhammad bin Abdul Wahab pun dia tak berjaya pun masa dia hidup tu. Setelah dia mati baru berjaya. Jadi dia apa? Dia buat pakatan lah. Bila dah berjaya, Muhammad bin Abdul Wahab punya geng ni boleh menyebarkan fahaman dia. Yang Muhammad bin Saud pula dapat menguasai sampai hari ni lah. Sampai hari ni mereka lah yang menguasai Arab Saudi kan. Baik. Jadi waktu dia menguasai tu dia bagi runtuh habis Kaabah. Kaabah bagi runtuh lain dan dia bina lain. Jadi makna dia binaan Kaabah yang tuan-tuan tengok sekarang ni bukanlah usia ribu-ribu tahun. Baru lagi dalam 200 tahun lebih kurang macam itulah. 200 tahun lebih sikit macam itulah. Baik, kemudian baik. Jadi bila jumpa air Zam-Zam tu, maka bermulalah tradisi bagi minum air. Tidak bagi makan Hashim bagi makan. Makanan yang mewah lah. Tapi bila dah jumpa pergi Zam-Zam, bagi tambah dua lah. Bagi makan dan bagi minum daripada air Zam-Zam. Sekarang ni tuan-tuan pergi Madinah. Di Madinah pun tuan-tuan boleh minum air Zam-Zam. Sebab dia boleh buat pipe kan. Dia sedut. Dia sedut. Tapi jangan silap lah. Ada setengah tempat tu air biasa tuan-tuan. Kena pasti ada tempat di Madinah tu memang bukan air Zam-Zam. Air mineral biasa. Ada tempat dia yang mana air Zam-Zam. Baik. Pasal dia persedut tuan-tuan. Jarak 500 km dia buat pipe sedut ke Madinah. Tak kering air Zam-Zam. Padahal bukan dalam pun Zam-Zam tu. Orang masuk, dia pun dah masuk ke dalam buat kajian. Dia dalam dia 27 meter je. 27 meter je tuan-tuan. Tak dalam mana lah tuan-tuan, pencawang dalam lagi. 27 meter, lebih kurang pokok petai kot, lebih kurang. Dalam dia tu. Dia masuk sampai ke dalam. Dan dia pun pernah sedut. Bom pipe yang kuat sedut. Tengok boleh kering tak? Lagi kuat dia pun sedut, lagi laju ayak tu keluar ke bawah. Yang duduk dalam tu rasa ayak tu tendang keluar. Tapi yang peliknya bila dia keluar laju, bila kita tak sedut, air tu sampai satu tahap dia stop. Kalau fikir logik mestilah air tu bila keluar mestilah macam membuak-buak lah banjir kan. Tapi tak, rupanya bila kita sedut lagu mana pun air tu akan naik sampai tahap tu dia stop. Dia tak melimpah keluar. Tapi sedut kuat lagu mana pun tak kering dia. Dulu ada orang kata air tu daripada laut, pasal sedut tak habis-habis, rupanya tak. Pelik lah. Sepatutnya air Zam-Zam ni kalau logiknya masuklah dalam perkara yang ajaib di dunia. Sepatutnya lah. Ajaib kan air dia tu. Sedut macam mana pun tak kering. Baik, kemudian ketika air memancuk dari telaga Zam-Zam, orang Quraisy membuat tuntutan agar mereka berkongsi mengusahakan air itu dengan Abdul Muttalib. Tetapi ditolaknya dengan alasan bahawa Allah hanya merintahkan dia seorang untuk melakukan tugas mulia itu. Jadi kata dia tolaklah. Apatah lagi benda ni satu kemuliaan. Itu yang bangsa Arab dia ingat. Kami Bani Umayyah. Pasal apa? Pasal Umayyah tu hebatlah tu. Padahal Umayyah tu adik-beradik ya dengan si Abdul Manaf tu. Adik-beradik dengan Abdul Manaf. Yang Abdul Manaf pula bangga, Bani Abdul Manaf bangga pula kami Abdul Manaf. Kami suku Abdul Manaf. Pasal dua-dua hebat. Umayyah hebat, Abdul Manaf hebat. Jadi dalam sepanjang jalur keturunan bangsa Arab ni, tak semua yang dijadikan suku. Yang dijadikan suku ni maksudnya dia satu tokoh yang hebat. Nanti dia panggil kami Bani Abdul Muttalib, pasal Abdul Muttalib tu hebat. Ada yang sebut Bani Hashim, kami anak cucu Hashim, pasal Hashim tu hebat. Dia tokoh. Macam Umayyah Makhzum, pasal dia hebat lah. Itu panggil Bani Makhzum. Kami anak cucu Makhzum. Padahal bila tengok dia ni semua adik-beradik je. Macam saya kata lah, 12 keturunan bangsa Yahudi tu kan. Yang 12 tu, Ruben, Simon, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. 12 orang tu lah. Semua 12 orang ni adik-beradik semua. Bapak dia satu, mak lain. Bapak satu. Bapak dia siapa? Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi orang Yahudi ni, dia bangga dengan yang mana bangga dengan Nabi Yusuf, dia kata kami Bani Yusuf, kami anak cucu Nabi Yusuf. Yang bangga dengan Dan, kami Bani Dan, kami anak cucu Dan. Yang bangga dengan Naftali, kami Bani Naftali, anak Naftali. Padahal semua tu adik-beradik.
Tapi kesemua tu tokoh. Semua tu ada pengaruh yang hebat. Jadi bila tuan-tuan tengok jalur sanad bangsa Arab tu yang diangkat menjadi tokoh, jadi kami anak cucu Makhzum lah, anak cucu Umayyah lah, apabila dia tu seorang tokoh yang boleh dibanggakan lah. Macam Abdul Muttalib ni tokohnya hebat lah. Tu panggil Abdul Muttalib. Pasal dia tokohnya hebat. Sampai nama dia dijadikan nama suku. Macam saya sebut kat tuan-tuan, Bani Abdul Muttalib. Bila sebut Bani Abdul Muttalib, maksud dia anak cucu Abdul Muttalib. Anak cucu dia, khusus dia. Bila sebut Bani Hashim, Hashim bapa kepada Abdul Muttalib. Jadi bila sebut Bani Abdul Muttalib, maka tak termasuklah adik-beradik dia. Tuan-tuan faham tak? Adik-beradik Abdul Muttalib tak termasuk. Pasal hampa bukan anak cucu Abdul Muttalib. Pak saudara Abdul Muttalib pun tak termasuk. Bani Abdul Muttalib hanya merujuk anak cucu cicit Abdul Muttalib. Tapi kalau sebut Bani Hashim, dia lagi besar. Semua anak cucu Hashim termasuklah apa? Abdul Muttalib dengan keturunan dia. Bila sebut Bani Hashim, merangkumi Bani Abdul Muttalib. Boleh jelas tak? Kalau sebut Quraisy merangkumi semua. Tu yang kita sebut kafir Quraisy. Nabi Muhammad pun Quraisy. Quraisy tu lagi tok naik atas. Tapi kerana dia tokohnya hebat. Bini ramai, anak ramai, panggil kafir Quraisy. Nabi Muhammad pun Quraisy. Baik, kemudian jadi Abdul Muttalib tak setujulah. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, mereka merujuk kepada ahli nujum Bani Sa'ad. Pasal apa? Pasal benda ni hebat. Hebatlah tuan-tuan. Sampai hari ni air Zam-Zam ada. Siapa yang jumpa kali kedua? Abdul Muttalib. Kan hebat. Ni masuk dalam buku. Siap kita mengaji lagi malam ni tuan-tuan. Sedangkan benda ni dah berlaku ribuan tahun yang dahulu. Itu yang mereka pakat-pakat nak. Mereka pun nak nama juga. Jadi mereka nak Badai Abdul Muttalib yang gali. Dia yang jumpa. Mereka pun nak dapat nama supaya nama mereka masuk sekali ya. Tapi tak termasuk tuan-tuan. Sebab tu nama mereka tak disebut. Nama Abdul Muttalib je sebut. Mereka nak claim sekali lah ni. Jadi disebabkan pertikaian, sebab bangsa Arab Quraisy. Quraisy ni siapa? Sekalilah tok nek mereka lah. Tok nek pada Abdul Muttalib, tok nek pada penduduk Mekah yang lain. Dia pun kata kongsi lah sama-sama mengusahakan dia. Abdul Muttalib tak setuju. Jadi dah bertikai, dia pun jumpa kepada seorang ahli nujum Bani Sa'ad. Ahli nujum ni tuan-tuan Arab panggil apa? Arraf ataupun kahin. Arraf ni tukang tilik. Kahin ni dukun, tok bomoh. Kahin ni tok bomoh. Arraf tukang tilik. Kita umat Islam tuan-tuan jangan sama sekali pergi. Suka-suka pun jangan. Suka-suka jangan. Tengok ada orang, contoh kan, sebahagian masyarakat Cina kan, mereka ada kepercayaan kan. Tak semua masyarakat Cina lah, sebahagian. Yang duk tilik nasib ni. Dia panggil apa nama tu? Dia panggil ada istilah dia tu. Apa nama tu? Dalam masyarakat Cina dia percayalah benda tu. Apa nama? Saya lupa tuan-tuan. Feng Shui. Feng Shui kan? Feng Shui. Kadang ada dia percaya benda tu. Jadi pendek ceritanya, tapi saya bukan semua Cina. Banyak agak lain yang percaya tu, ada yang tak percaya. Ada Cina tak mau nombor 4, bukan Cina, kebanyakan Cina. Tapi ada Cina tak percaya benda tu. Ada Cina saya tanya dia tak percaya. Dia okey kan nombor 4. Nombor 4 Cina kata apa? Si ya, se. Si. Dia dekat-dekat bunyi mati. Dia bunyi tu dekat-dekat. Sebab dia pun ada satu kepercayaan, alam ni diperintahkan oleh kuasa langit. Kuasa langit ni dia tak tahu kita nak apa. Dia tak reti apa. Kalau kita suruh sebut benda tu, kita nak sebut 4 tapi bunyi macam mati. Jadi alam ni dia akan bagi mati lah. Macam tu lah. Dia tak mau sebut. Dia tak mau sebut perkataan-perkataan yang menyerupai, melingkupkan kita dia. Dia tak mau. Takut alam, dia dianggap macam, dia ada kepercayaan macam tu. Alam ni diperintah oleh universe. Dia panggil universe. Universe ni, alam semesta ni, dia tak kerti apa. Dia satu orang yang satu kuasa yang tak tahu apa, yang buta dan tak tahu apa. Kalau kita sebut benda buruk, dia bagi buruk. Kita sebut benda baik, dia bagi baik. Ini betul dia percaya tu. Kepercayaan tak boleh percaya lah tuan-tuan benda ni. Dia panggil apa, banyak lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu yang dia suka nombor 8. Nombor 8 sebab sebutan dia dekat-dekat dengan apa, mewah ke apa tu. Sebutan tu nak dekat sama. Tu yang tuan-tuan pergi di sebahagian negara Cina, Taiwan, kadang-kadang tingkat tak ada, nombor 4 tak ada. Tingkat 1, 2, 3, 3A. Baru 5. 4 tak ada. Sebab takut sebutan tu mati-mati jadi runtuh nanti bangunan tu.
Baik. Jadi tuan-tuan jangan suka-suka jumpa. Ada tukang tilik tangan ke, tilik apa, jangan tuan-tuan. Sebab Nabi kata man atakahinan au arafan lan tuqbal lahu salah 40 lailah. Siapa yang pergi jumpa tukang tilik, tok bomoh, maka tak diterima solatnya selama 40 hari. Jangan jumpa. Suka-suka pun jangan. Ada kan, ada video tunjuk orang Melayu, budak Melayu pakai tudung sonok-sonok pergi tunjuk tilik nasib. Tilik nasib lah. Jangan tilik nasib. Tilik nasib tu haram. Aku tak percaya. Tak percaya pun haram. Macam main judi lah. Aku tak menang. Tak menang pun memang haram lah. Judi tu haram. Tak apalah tak menang pun. Tak menang pun memang haram. Hang tolong dia. Hang tolong pusat judi tu. Sama juga benda tilik ni. Benda tu haram. Walaupun hang tak percaya, tapi hang pergi kat dia, hang dah tolong dia buat kerja yang tak elok. Jangan. Kalau percaya lagi teruk. Dalam hadis Nabi sebut man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang jumpa orang tukang tilik dan dia percaya tukang tilik itu cakap, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan dia kafir tuan-tuan, dia keluar Islam. Maksud dia syirik kecil. Percaya dengan benda yang tak pasti. Lagi beratlah dosa dia tuan-tuan. Jadi jangan jumpa lah tuan tukang tilik. Baik. Kemudian ahli nujum. Ni cerita apa tuan? Sebab dia pun bukan Islam. Jadi berjumpa ahli nujum, jauh pada Islam. Jumpa Tok Bomoh lah. Tok Bomoh nak selesaikan macam mana. Dalam perjalanan menemui ahli nujum, dengan kuasa Allah mereka ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang mengesahkan bahawa Abdul Muttalib berhak ke atas mata air suci itu. Buku ni tuan-tuan, buku yang ada kat tuan-tuan ni. Dia tak macam buku tu. Buku tu lagi hebat tu. Panjang lagi cerita dia. Buku yang saya pakai, dah kita beli, tuan-tuan pun beli, tuan pakai lah. Pertama, terjemahan dia banyak silap. Buku yang ada kat kita ni banyak silap terjemahan dia. Yang kedua, dia ringkaskan. Dalam buku tu disebut, betul tak? Disebut. Ceritanya dalam perjalanan depa nak pergi kat ahli nujum ni daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni tu Halimatun Sa'diyah. Depa nak pergi jumpa ahli nujum ni, dia sebut tak wanita ke lelaki? Sebut tak? Wanita kan? Ya, wanita. Nama tu banyak orang perempuan ahli nujum. Dia pergi jumpa ahli nujum tu. Isyak ke belum? Belum ya? Belum ya. Dia pergi jumpa ahli nujum tu. Dalam perjalanan tu, depa kehabisan air, betul tak? Kehabisan air dahaga. Bila dahaga, hujan tu turun hanya pada Abdul Muttalib saja. Betul tak kalau terjemah buku tu? Abdul Muttalib saja yang dapat air hujan. Depa yang lain tak dapat. Jadi menjadi tanda bahawasanya di situ depa faham, oh memang hanya Abdul Muttalib sahaja yang diperintahkan oleh Allah untuk menguruskan air Zam-Zam. Itu cerita dia. Jadi depa tak ada jumpa lah tukang tilik tu. Pasal apa? Dah berlaku peristiwa pelik. Depa habis air, hujan tu turun, dapat kat Abdul Muttalib saja. Depa yang lain tak dapat air. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, ketika itulah Abdul Muttalib bernazar untuk mengorbankan seorang pada 10 orang anaknya pada Kaabah. Jadi kerana seronok sangat Abdul Muttalib ni, dia seronoklah, alhamdulillah, tak payah nak jumpa ahli nujum. Allah Taala tunjuk bahawasanya apa? Turun hujan, dia seorang je dapat air, orang lain tak dapat. Jadi dia seronok sangat, dia pun bernazar. Nazar ni nazar mengarut lah tuan-tuan. Dia kata nazar dia ni nazar yang ada lagi agama yang buat kan. Ni nazar mengarut. Dia nazar, dia kata apa? Kalau dia dapat 10 orang anak, salah seorang dia akan sembelih untuk Kaabah. Itu saya kata. Mereka ni percaya pada Allah. Dalam masa yang sama, ada lagi Tuhan-Tuhan kecil ni. Hubal, Lata, Uzza. Mereka percaya Allah. Tapi Allah bukan semata-mata Tuhan yang berhak disembah. Ada lagi Tuhan-Tuhan lain yang diberi mandat untuk menguruskan alam. Allah tu Tuhan besar. Ada lagi yang Lata, Uzza, Hubal. Ini Tuhan-Tuhan kecil. Itulah syirik dia bagi. Percaya Allah sebagai Tuhan. Dia percaya Allah Tuhan. Oh, tapi ada lagi kuasa yang ada divinity, yang ketuhanan. Ada lagi benda lain yang ada kuasa ketuhanan. Inilah syirik. Seperti mana yang berlaku di Palu tu. Yang buat apa? Dia berbagi apa? Menjamu laut kan. Jamu laut. Yang buat kerja tu pakai kopiah juga. Orang Islam. Tapi dia percaya laut ni dia ada satu semangat yang menguruskan dia. Ini syirik. Allah yang menguruskan. Dia buat hidangan untuk laut. Mula jadi gempa bumi. Banyak mati. Lepas gempa bumi, dia pun buat lagi rupanya. Yang kan, taubat lah. Tak buat lagi.
Zaman dulu ada apa? Menjamu padi, dia macam puja padi. Puja padi. Maksud dia kata ada satu semangat yang itulah. Ini semua syirik. Yang buat kerja ni pun orang yang percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya, percaya pada hari akhirat. Tapi dia percaya pula satu power lain pula dah yang mengaturkan alam. Ni syirik. Kuasa gaib yang mengaturkan alam Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa gaib yang mengaturkan alam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yang kita tengok dalam apa? Kita tahu kan malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Hakikatnya Allah, malaikat Mikail ni hanya sebab saja tuan-tuan. Tugas dia sebab. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan dengan izin Allah, malaikat Mikail tak boleh bergerak sejengkal pun. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada hakikatnya. Sebab tu kuasa gaib yang kita minta tolong hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian jadi dia bernazar. Cerita panjang tuan-tuan. Ni pendek kan ni? Bawah ni terus peristiwa ancaman Abraha tuan-tuan. Padahal cerita dia panjang tu. Saya pendekkan. Saya habiskan tuan-tuan lah. Habiskan cerita dia sebab dalam buku kita tak. Cerita aja dia nazar. Jadi nazar lagu ni nazar yang tak boleh lah tuan-tuan. Nazar ni kalau ada orang kita nazar kan. Aku ni kalau anak berjaya aku nazar botak kepala. Botak kepala bukan nazar. Saya tahu ada agama lain yang buat. Agama lain pilih tu dia urusan agama dia. Dalam Islam tak ada ataupun nazar apa tak cukup misai macam cerita Piramli tu dia bernazar selagi tak jumpa perempuan betina ya dia tak mau cerita apa tu. Dia jumpa betina ya. Perempuan dia tak jumpa cerita apa tu berjambang tuan-tuan. Sekali tu dia dah jumpa perempuan bukan betina baru dia cukup nampak handsome cerita apa tu. Sama janggut lah. Sama janggut kan. Baru dah kahwin kata ni baru perempuan dia kata. Yang ni betina. Piramli. Tak apalah tuan-tuan. Pendek ceritanya, ada dah nazar lagu tu. Mana ada nazar macam tu. Tapi kalau dia sebut tak jadi Kira tak jadi Kedah menang lawan dengan apa tahu bola. Ada satu pakcik tu dia berjoging ke apa tahu daripada balik Kedah kan. Pasal saya dah nazar. Tak, benda tu tak jadi nazar, tak payah buat pun. Dan saya sebut kat tuan-tuan ada satu pakcik Kelantan tu pun sama. Dia pun kata kalau Kelantan menang bola lawan dengan apa tau di Selangor tu di Shah Alam ke Bukit Jalil lah. Jadi dia kata dia pun nak berlari jugalah balik Kelantan. Nasib baik Kelantan kalah. Takut Kelantan bahaya, gajah banyak. Kedah boleh lagi. Kelantan bahaya tu jalan dia, Gua Musang sunyi. Jalan berlumut kita pun takut. Jadi ceritanya tuan-tuan dia kalah. Itu jadi nazar tak? Itu tak jadi nazar. Itu benda yang sia-sia. Aku dah nazar tak? Itu bukan nazar. Sama juga nazar ni benda wajib. Orang perempuan tak tutup aurat. Dia kata kalau Allah Ta'ala bagi sekian dan sekian aku nak tutup aurat lah. Itu bukan nazar. Tutup aurat memang wajib pun. Dia tak jadi nazar. Ada orang tak semayang. Aku nazar kalau Allah Ta'ala bagi sekian dan sekian aku nak semayang penuh. Tu bukan nazar. Itu dah memang wajib. Kewajipan solat itu lebih tinggi daripada nazar tu. Nazar tu tak terpakai pun. Nazar ni yang harus pada benda-benda sunat. Kalau Allah bagi aku sihat, aku nak sembelih kambing bagi orang makan. Tak apa kalau Allah Taala bagi aku sihat, aku nak sedekah kat masjid 50. Boleh tak? Tapi nazar ni tak bagus. Yang dia nazar nazar muallaq ni tak bagus. Kalau Allah Taala bagi baru aku buat. Ni orang kedekut. Nabi kata orang yang nazar ni orang kedekut. Allah kena bagi aku sesuatu baru aku bagi ni. Jangan buat kerja lagu ni. Kita nak nazar mutlak. Lillahi alayya, Arab kata lillahi alayya, untuk Allah aku wajibkan diri aku sedekah pada masjid RM50. Macam tu. Dia jadi nazar mutlak. Yang tu bagus. Boleh tak? Jangan kata Allah bagi ni baru aku buat. Kita nak anak kita berjaya dapat SPM 10A. Tuan-tuan macam mana nak buat? Jangan buat macam ni. Kalau anak aku dapat 10A nak sembelih kambing lah. Nazar ni kena cakap dalam hati tak jadi. Hati tak jadi. Nazar ni kita cakap. Ni baru ikrar. Jangan buat macam tu, tak bagus, makruh. Tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan sembelih kambing, tuan-tuan buat makan. Betul tak? Panggil orang ramai. Masa ramai-ramai tu, kita kata tuan-tuan semua, kita buat doa sikit. Doalah anak saya supaya dapat 10A. Betul tak? Atau anak saya dapat kerja sekian dan sekian. Itulah yang bagus. Daripada kita bernazar mu'alak tu tak bagus. Bagi makan ni besar pahala dia. Jadi doa mudah-mudahan mustajab tuan-tuan. Baik. Kemudian jadi ceritanya tuan-tuan, dia nazar. Saya pendek cerita tuan-tuan. Memang dapatlah anak yang ke-10 Abdullah. Bapa Nabi Bapa Nabi SAW. Anak ke-10. Dan Abdullah ni lah anak Nabi yang paling
handsome, anak Abdul Muttalib yang paling handsome dan paling suci peribadi dia. Jadi bila dia dah nazarah, dia nak sembelih salah seorang anak dia, maka dia pun panah, dia undilah anak mana nak sembelih. Dia ambil anak panah, dia buh nama 10 kan. Abdullah, kemudian ada nama anak apa, Abu Lahab, anak tu kan, Abu Talib, adalah nama-nama apa anak-anak dia lah. Masa dia keluarkan tu, dia panah, tengok-tengok yang tertulis kat situ siapa? Abdullah. Oh, maka dia pun bawa Abdullah. Dia memang sedih lah pasal Abdullah anak yang dia paling sayang, yang paling handsome dan yang paling bagus ya akhlak dia. Dia bawa Abdullah nak ke Kaabah, dia nak sembelih. Dah dia baringkan Abdullah dah, nak sembelih Abdullah, maka anak dia tak setuju. Antara anak dia tak setuju, abang pada Abdullah lah, Abu Talib. Abu Talib, ayah pada Sayyidina Ali kan. Abu Talib tak bagi. Termasuk yang melarang lagi ni, keluarga isteri dia. Isteri dia bernama Fatimah, isteri Abdul Muttalib ni. Isteri Abdul Muttalib nama Fatimah, dia daripada Bani Makhzum. Makhzum ni satu suku dengan Abu Jahal. Dia Bani Makhzum. Itu Nabi Muhammad dia kalau ikutkan dia ada sangkut paut dengan Bani Umayyah pun ada, dengan Bani Makhzum pun ada. Jadi suku Makhzum ni, Bani Makhzum tak setuju. Keluarga isteri dia lah, isteri Abdul Muttalib tak setuju orang apa sembelih anak hang ni. Jadi bincang macam mana nak buat, pergi jumpa siapa? Jumpa ahli nujum lagi sekali, ahli nujum perempuan. Ahli nujum kata macam inilah, buh nama Abdullah satu anak panah buh nama Abdullah, 10 lagi buh unta. Nanti hang cabut panah, tengok nama siapa dekat panah tu. Dia buat sekali cabut, tengok keluar apa? Keluar Abdullah, tambah lagi 10. Dalam tabung tu tambah lagi 10. Jadi apa? 20 anak panah unta, satu saja anak panah apa? Abdullah. Buat lagi, Abdullah lagi keluar sampai 10 kali. Daripada 10 jadi 100. Jadi yang 100 itu barulah bila panah baru keluar unta. Pelik ya tuan-tuan, daripada banyak puluh-puluh keluar Abdullah kan, baru keluar unta. Maka disembelihlah 100 ekor unta tu. Disembelih 100 ekor unta tu. Kemudian selamatlah Abdullah. Sejak pada itulah, dulu orang Arab kalau diat bunuh, tak sengaja ke sengaja, 10 ekor unta. Tapi sejak pada itu depa jadi diat. Kalau orang yang kena bunuh, diat dia adalah 100 ekor unta. Sampai hari ni tuan-tuan, betul tak? Sampai hari ni diatnya orang yang dibunuh secara tak sengaja kan, ataupun sengaja, adalah 100 ekor unta yang kena bayar pada keluarga si mati. Jadi saya duduk di Qatar dulu, seorang rakyat Malaysia kena langgak dengan orang Qatar. Orang Qatar langgak, mati. Orang Malaysia tu orang Cina, bukan Islam pun. Salah Qatar lah. Orang Qatar langgak dia mati. Jadi orang Qatar bayar pada keluarga Cina ni 100 ekor unta nilai dia lebih kurang 1 juta tuan-tuan. Memanglah sedih lah, bukan boleh hidup lah orang yang mati, betul tak? Orang yang tak boleh hidup, tapi sekurang-kurangnya dapat 1 juta, senyumlah sikit, betul tak? Memanglah tak boleh hidup dah orang yang mati tu, tapi dapat 1 juta ni kira lapang lah dada sikit. Itu dalam Islam boleh kan. Sebab tu kita tuan-tuan ingat di Malaysia ni, kalau kita naik kereta loknak, naik kereta sambil lewat, langgak lampu isyarat, langgak orang mati. Dalam Islam kita bunuh tak sengaja tuan, itu termasuk dalam bunuh tak sengaja. Melainkan kita bawa elok, dia yang main lompat kat kereta. Dia terbabas main langgar itu cerita lain. Kita tak cuai. Bila kita cuai, kita dipertanggungjawabkan untuk bayar dia. Pasti ada unsur cuai. Nak tembak ayam, tembak kawan, itu cuai. Itu kena bayar dia. Sama naik kereta buat lebih kurang, lok-lak. Jadi tuan-tuan, kalau kita yang salah bawa kereta, langgar lampu syarat, langgar orang mati, kita wajib bayar dia pada keluarga tu. Sama yang bawa lok-lak, bawa lebih kurang, ambil dadah ke terbabas. Berapa ramai yang mati tu hang kena bayar dia tu. Satu orang lebih kurang 1 juta tuan-tuan. Mana nak cari duit? Sebab tu bila kita faham benda ni, kita naik kereta ke apa, naik elok-elok, lampu isyarat jangan langgar, depan sekolah bawa slow. Tak tentu ikut peraturan. Lagi kalau undang, kalau tak mampu bayar macam mana? Kalau tak mampu bayar, kena jumpa ahli keluarga dia, minta halal lah noh. Memang dia tak tahu, tapi dari segi hukum nanti kita nak tanggung di akhirat kelak. Dari segi hukum tu kekal ada. Hukum tu kekal ada, cuma tak dikuat-kuasakan saja. Jadi kalau kita yang salah, langgar orang mati, pergilah jumpa keluarga dia minta halal. Tapi kalau kita dalam bank ada 10 juta, tak bolehlah minta halal. Kenalah bayar. Kita ada 10 juta dalam bank, pergi bayar kat keluarga dia. Jangan minta halal pula, kita mampu.
Boleh tu. Jadi cukup sekadar tu. InsyaAllah kita bawa akan datang, kita sambung bawah tu peristiwa kedua. Cerita tentang Abrahah As-Sabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah